Baik, kembali dalam Malaysia Memilih. Kalau di segmen pertama tadi, saya bersama dengan Syed Waf ataupun Syed Rifki Najmuddin, pengurusi UKAC dan juga pengarah projek bagi Vote Malaysia UKA, yang mana Vote Malaysia mengeluarkan satu kenyataan yang mana menggesa SPR untuk mempercepatkan proses penghantaran undi POS bagi mereka yang mengundi di luar negara. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi memberi tumpuan kepada undi POS ataupun undi luar, sama ada undi luar ataupun undi tempatan. Tapi untuk waktu ini saya nak membawa tumpuan dan juga memberi diskusi khususnya melihat kepada rakan-rakan kita yang berada di Sarawak, kerana ada inisiatif yang dilakukan oleh NGO di Sarawak untuk membawa pulang sama ada undi dan juga pengundi yang berada dari luar daripada Sarawak untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tapi secara pintasnya saya nak bawakan sedikitlah statistik berkaitan dengan daftar pemilih di Sarawak. Kalau kita melihat kepada daftar yang dikongsikan oleh SPR, jumlah pengundi secara keseluruhannya di Sarawak sahaja dianggarkan lebih pada 1.943 juta jumlah pengundi, dan kalau dibahagikan antara jantinanya, lelaki dan juga perempuan, sudah tentu lelaki sedikit melebihi daripada perempuan, iaitu 50.21%. Tapi kalau diikutkan, kita lihat kepada kategori umur, kita tahu ini adalah kali pertama untuk partisipasi di peringkat persekutuan di padu ke-15 ini, 18 tahun. Tetapi kalau diikutkan daripada perbandingan kategori umur, kita melihat kepada kategori umur 21 hingga 29 tahun lah paling tinggi, dan juga 30 hingga 39 tahun. Kalau dikelompokkan ataupun di keseluruhankan semua, 18 hingga bawah 40 tahun itu adalah undi anak muda. Kalau secara kasarnya itu adalah jumlah yang sebahagian besarnya mengambil kira lebih kurang ataupun jumlah yang cukup besar daripada jumlah pengundi secara keseluruhannya. Untuk waktu ini saya nak kongsikan juga, kalau diikutkan daripada statistik bagi kategori pemilih, iaitu bagi kategori pengundi tidak hadir luar negara, khususnya di negeri Sarawak, difahamkan jumlahnya adalah 107. Ini adalah bagi kategori pengundi tidak hadir luar negara. Dan untuk waktu ini, seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, selain pada kita melihat kepada undi POS yang luar negara, kita juga memberi tumpuan kepada inisiatif bagi undi tempatan juga, khususnya kita melihat kepada negeri Sarawak. Difahamkan juga selain pada inisiatif Graduan Pulang Sarawak IGPS, beberapa badan bukan kerajaan NGO di negeri Sarawak juga turut memperkenalkan program Jom Balik Mengundi. Antaranya Persatuan Gereja Metodis di Sarawak yang mana memperkenalkan program ataupun inisiatif Jom Balik Mengundi 2.0 yang telah menerima lebih 1,000 permohonan daripada pelajar Sarawak di Semenanjung Malaysia. Dan untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak, wakil ataupun wartawan Awani Borneo. Kalau boleh, Nuzul, boleh dikongsikan sedikit perkembangan berkaitan dengan inisiatif NGO Sarawak ini, iaitu Jom Balik Mengundi 2.0 ini, Nuzul. Baik, terima kasih Fauzi. Kalau kita melihat kepada komposisi pengundi pada kali ini, seperti apa yang Fauzi ceritakan tadi, kongsikan kepada penonton Astro Awani, di Sarawak sendiri ada sekurang-kurangnya 1.9 juta pengundi yang akan turun sebagai pemilih berdaftar secara automatik juga pada PRU ke-15 kali ini. Dan kita merujuk kepada bagaimana usaha kerajaan negeri khususnya bersama dengan organisasi swasta dan juga badan bukan kerajaan itu untuk membantu masyarakat, khasnya pemilih berdaftar, untuk turun mengundi dan mencapai kepada jumlah 70% pada PRU ke-15 kali ini. Kena tahu untuk komposisi ataupun demokrasi yang akan berlangsung pada 19 November kelak, tidak boleh ada sebarang campur tangan secara langsung daripada parti-parti politik untuk membantu masyarakat ini mengundi, tetapi ada berlakunya bagaimana penglibatan daripada badan bukan kerajaan, NGO swasta yang juga turut sama meraihkan kehadiran 18 hingga pemilih berdaftar berusia 18 hingga 20 tahun ini untuk mengundi buat pertama kali pada kali ini. Pilihan Raya Umum ke-15 juga menyaksikan lebih daripada 130,000 golongan pengundi berdaftar berusia
18 hingga 21 tahun di Sarawak akan turun mengundi buat kali pertama. Dan seperti tadi saja Fauzi juga berkongsi bagaimana salah satu badan organisasi Persatuan Metodis Gereja Metodis di Sarawak ini telah melaksanakan kempen Jom Balik Mengundi 1.0 pada tahun 2018 lalu, dan ini diulang kembali pada tahun ini, tahun 2022 dengan Jom Balik Mengundi 2.0. Sebenarnya mereka telah mengumpulkan suara-suara belia daripada Institut Pengajian Tinggi di Semenanjung sana. Kita tahu pada masa ini mereka mungkin khawatir golongan yang baru pertama kali mengundi ini tidak mampu untuk mengeluarkan wang mereka, untuk membelanjakan wang mereka untuk membeli tiket penerbangan yang agak mahal. Jadi jika kita melihat kepada komposisi masyarakat sekarang ini dengan keadaan pandemik COVID-19, maka alternatif ini adalah yang paling ditunggu oleh golongan belia khasnya mereka yang baru pertama kali mengundi. Dan kali ini mereka telah menerima lebih daripada 1,000 sebenarnya permohonan daripada khususnya pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi di IPT di Semenanjung, termasuklah awam dan swasta. Dan daripada jumlah ini 383 penerbangan telah ditempah, dan ini keseluruhan jumlah kepada RM138,000, dan ada lagi 400 orang pelajar yang masih menunggu untuk mereka ini diberi bantuan melalui inisiatif ini. Ini antara perkara yang telah dilaksanakan oleh Persatuan Gereja Metodis di Sarawak. Bagaimana mereka mengumpul dana daripada orang awam tanpa penglibatan sebarang pun parti politik di negeri ini untuk membantu golongan belia ini dapat menunaikan kewajipan tanggungjawab mereka untuk menentukan siapakah kerajaan kita pada masa akan datang. Kalau imbas kembali perjalanan yang berlaku pada bulan ini, yang sebelum ini juga Jom Berambih misalnya yang diadakan oleh kerajaan negeri di bawah gabungan Parti Sarawak, kita tahu inisiatif gabungan inisiatif graduan pulang Sarawak IGPS itu telah dilaksanakan pada beberapa tahun yang lalu. Ini kerana bukan merujuk kepada akan berlakunya pilihan raya, tetapi inisiatif ini sebenarnya dilaksanakan awal lagi untuk memberi bantuan mengurangkan beban pada pelajar khususnya daripada golongan B40 untuk balik ke bumi Kenyalang ini, kerana inisiatif ini diteruskan pada masa ini. Kebetulan kita juga mengadakan pilihan raya umum dalam masa sama. Ini antara perkara yang boleh ataupun mekanisme yang boleh digunakan untuk membantu meningkatkan jumlah ataupun peratusan mereka datang mengundi di Sarawak ini. Nuzul, yang Nuzul kongsikan sebentar tadi melihat kepada inisiatif yang digerakkan ataupun diambilkan oleh beberapa NGO di Sarawak, khususnya untuk membawa pengundi-pengundi yang berada di luar Sarawak untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 19 November ini. Tapi untuk waktu ini, mungkin daripada perkhidmatan atau mungkin ada sedikit info yang boleh dikongsikan oleh Nuzul, ada tak parti-parti politik ataupun gabungan parti politik juga melakukan inisiatif yang sama? Betul. Kalau kita melihat kepada di Sarawak sendiri, kita tahu kita ada 31 parlimen kesemuanya, dan daripada komposisi ini 20 daripada parti gabungan GPS ataupun gabungan Parti Sarawak. Mereka semestinya ada mempunyai penglibatan secara tidak langsung untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk balik daripada tanah Semenanjung ke bumi Kenyalang ini pada 19 hari bulan. Dalam tempoh itu juga saya melihat kepada apa yang dipaparkan di sosial media. Misalnya mereka ini menggunakan laman sosial media untuk berhubung dengan masyarakat di Semenanjung agar lebih cepat, kerana kita tahu di tanah Semenanjung juga ada rakyat Sarawak yang menetap di sana boleh berhubung secara langsung melalui Sarawak Volunteer ataupun Rumah Sarawak yang berada di Kuala Lumpur. Ini antara inisiatif yang dilaksanakan untuk membantu bukan sahaja golongan pelajar, tetapi siapa sahaja rakyat Sarawak yang berada di Semenanjung sana. Kena tahu dalam tempoh pandemik COVID-19 ramai rakyat yang terkesan, termasuklah mereka daripada Sarawak ini. Ini antara inisiatif yang dilaksanakan oleh gabungan Parti Sarawak khasnya sebagai sebuah kerajaan untuk memastikan tidak mengira latar belakang politik mereka, apapun fahaman politik mereka, asalkan mereka bergelar rakyat Sarawak, mereka akan terus dibantu. Itu sama juga dengan beberapa badan bukan kerajaan yang lain. Malah kalau saya melihat kepada apa yang berlaku di dalam WhatsApp family, WhatsApp keluarga saya, WhatsApp kawan-kawan saya, mereka ada berkongsi bagaimana cara untuk membantu mereka ini. Ada golongan persendirian yang bukan daripada parti politik, yang juga usahawan-usahawan yang menjalankan perniagaan di Sarawak sudi untuk membantu mereka ini. Walaupun tidak begitu ramai jumlah yang dapat dibantu, tetapi setidaknya golongan persendirian ini kalau dikumpulkan sekali daripada seluruh negeri ini mungkin meningkatkan peratusan untuk turun mengundi pada 19 November kelak, dan ini pastinya akan membantu untuk kita melihat hasil yang lebih positif bagaimana PRU 15 kelak akan menentukan kerajaan yang baharu. Kalau melihat kepada tadi IGPS dan juga Persatuan Gereja Metodis Kuching, saya rasa mungkin lebih banyak lagi individu-individu persendirian, mereka-mereka yang bergelar usahawan di
luar sana memberi bantuan mungkin tidak secara langsung tetapi mendekati golongan-golongan ini melalui Institut Pengajian Tinggi yang ada di Semenanjung. Dan kalau melihat kepada komposisi, kalau saya bertemu bual dengan pelajar-pelajar di Semenanjung, saya pernah menghadiri lan berambih di sana di mana program itu juga saya menemui beberapa wakil daripada golongan ataupun mahasiswa-mahasiswa Sarawak di setiap universiti misalnya. Mereka ini sentiasa berhubung antara satu sama lain bagaimana untuk mengumpulkan dana antara mereka sendiri untuk membantu mana-mana pelajar Sarawak yang berada di Semenanjung untuk dapat menunaikan tanggungjawab mereka pada 19 November kelak. Pastinya tiket itu akan dibeli lebih awal dan sekarang ini juga kalau melihat kepada apa yang diusahakan oleh kerajaan sendiri melalui Menteri Pangkutan Sarawak sendiri, mereka cuba untuk meningkatkan peratusan ataupun kapasiti penerbangan daripada Semenanjung ke Sarawak dalam tempoh menjelang pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Ini pastinya inisiatif yang digerakkan bersama. Kita tahu dalam keadaan yang agak sukar ini mungkin ada sesetengah masyarakat ataupun golongan yang bergelar mahasiswa-mahasiswi ini tidak akan pulang ke Sarawak kerana mengira baki simpanan mereka yang semakin berkurangan, tetapi dengan adanya inisiatif dan juga penglibatan secara langsung daripada badan-badan organisasi yang mewakili mahasiswa-mahasiswi Sarawak di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta itu juga akan memudahkan bagaimana usaha dapat digerakkan bersama untuk membantu golongan-golongan ini dapat pulang ke Sarawak untuk menunaikan undi mereka dan juga mereka-mereka yang telah berdaftar secara automatik, Fauzi. Nuzul, saya ada lebih kurang dalam 2 ataupun 3 minit yang akhir ini. Alang-alang dah bersama dengan Nuzul ini, mungkin saya nak bertanyakan, kita lihat kepada countdown ataupun kira turun menuju pada 19 November ini, lebih kurang ada 5 hari lagi menuju pada tarikh PRU yang ke-15. Kalau saya lihat daripada visual ni, panas sungguh lokasi Nuzul berdiri pada waktu ini, tetapi adakah suhu politiknya juga sama panas ataupun hanya suam-suam saja di Sarawak 5 hari menuju ke PRU ke-15? Semestinya 5 hari menuju ke PRU 12 ini, semua parti politik daripada semua gagasan ataupun blok pembangkang dan kerajaan mula mencetak laluan yang lebih padat. Jadual mereka itu lebih pantas dan juga penuh setiap hari. Lebih-lebih lagi untuk hari Sabtu dan Ahad. Daripada pagi ke malam itu mereka akan bergerak daripada bandar dan keluar bandar. Sebelum ini saya berada di Kapit seminggu dan sekarang ini saya berada di Sibu. Dan sebelum ini juga baru tadi, pagi tadi saya berada di Selangau. Pergerakan politik ini kita dapat lihat bagaimana kerjasama antara gabungan parti Sarawak itu menyusun strategi mereka dengan mengadakan perjumpaan bersama rakyat. Itu dilaksanakan di semua 31 parlimen. Dan hari ini juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga hadir di Sarawak untuk merasmikan PEN Borneo di Jalan Selangau itu juga. Dan dalam intipati itu juga beliau mengatakan dalam sidang media yang berlangsung pada pagi tadi, adanya hasrat untuk bekerjasama dengan gabungan parti Sarawak. Dia percaya Barisan Nasional itu akan menjadi pilihan utama gabungan parti Sarawak sekiranya percintaan antara dua pakatan politik ini akan berlangsung dengan baik untuk menentukan sebuah kerajaan yang lebih stabil yang boleh membawakan kemajuan untuk 5 tahun akan datang. Pastinya sentimen ataupun kenyataan ini akan memberikan satu pandangan yang cukup luas dan juga jangkaan yang lebih kepada pembentukan kerajaan yang spesifik, yang juga efektif dan juga inklusif, kerana kita tahu dasar yang diperjuangkan oleh Barisan Nasional misalnya kali ini bersandarkan kepada pembentangan bajet 2023 dan ini juga diselaraskan dengan rancangan PCDS oleh GPS untuk menjelang tahun 2030. Ini antara perkara yang akan dilihat oleh rakyat. Sentimen adakah GPS berjaya untuk membawa suara rakyat di peringkat parlimen itu bukan lagi kad terbaik untuk Barisan Pembangkang. Malah kita tahu MA63 juga diperjuangkan oleh GPS dan berjaya meletakkan semula beberapa hak Sarawak dan ini pastinya akan mengubah landscape pilihan raya umum ke-15 khasnya di Sarawak ini, Fauzi. Okey, baik, terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak. 5 hari lagi menuju kepada tarikh penting 19 November PRU ke-15, tapi harap-haraplah Nuzuluddin dan juga rakan-rakan yang berada di Sarawak ataupun di mana sahaja wartawan-wartawan yang kami tempatkan untuk membawakan liputan dan juga secara langsung melihat kepada pilihan raya umum, jaga kesihatan walaupun 5 hari perjalanannya cukup panjang. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Malaysia Memilih, saya Fauzin, kita jumpa lagi.